عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia itu mempunyai sifat-sifat. Ada yang mempunyai sifat marah, ada yang mempunyai sifat yang ceria, ada yang mempunyai sifat lupa. Nah, dalam keadaan lupa, bagaimana seseorang itu sekiranya dia sedang berpuasa, dia lupa bahawa dia sedang berpuasa, dan dalam keadaan berpuasa itu dia makan, bagaimanakah seharusnya dilakukan? Jadi di sini ada hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama atma'uhu Allahu wa saqahu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua bahawa Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada antara kamu yang lupa waktu pastinya sedang berpuasa, kerana dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan bab puasa. Jadi jika di antara kamu ada yang terlupa, kemudian dia makan dan minum, dan kemudian dia teringat bahawa dia sedang berpuasa, maka teruskanlah dia berpuasa. Apabila dia dah ingat, maka dia berhenti daripada makan dan minumnya dan teruslah dia berpuasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan dia makan dan minum, dengan syarat bahawa dia bukan melakukan perkara itu dengan sengaja. Memang seseorang itu terlupa bahawa dia dalam keadaan berpuasa, dia makan dan dia minum, kemudian di tengah-tengah dia makan minum itu dia teringat bahawa saya sedang berpuasa, maka tak apa-apa, dia teruskan puasanya. Jangan kita ambil kesempatan, ya. Ada orang-orang mungkin ambil kesempatan, ada termakan dan terminum ni, teruskan dia lah makan dan minum. Tidak. Malah Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa dalam keadaan kita lupa, dalam keadaan kita berpuasa, kita lupa dan kita makan dan minum, walaupun sekenyang-kenyangnya kita makan dan minum, tapi kemudian kita baru teringat bahawa kita sedang berpuasa, maka Rasulullah SAW bersabda bahawa teruskanlah berpuasa. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberi dia makan dan minum. Jadi jangan kita sengaja, dengan syarat kita tidak sengaja melakukan perkara itu, maka apabila kita teringat, hendaklah kita meneruskan puasa kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan berkenaan dengan puasa? Berkenaan dengan puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, summa atimmus siyama ilal lail. Yang bermaksud, dan makanlah dan minumlah sehingga kelihatan jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai ke malam hari. Jadi di sinilah
waktu kita berpuasa telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu bilakah kita memulakan puasa kita dan waktu bilakah kita harus membuka puasa kita. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, makanlah dan minumlah sehingga kelihatan jelas kepadamu benang putih dan benang merah, benang hitam dari waktu fajar itu. Jadi kalau waktu fajar itu memang sudah nampak jelas kepada kita bahawa benang putih dan benang hitam itu warna putih dan hitam itu jelas nampak di kaki langit itu. Maka di waktu itulah dah bermulanya waktu fajar dan azan fajar, dan waktu itulah kita hendaklah memberhentikan makan dan minum kita. Jadi ada sesetengah orang mengatakan bahawa kalau kita makan sahur, kita hendaklah berhenti waktu imsak. Waktu imsak tu mereka yang buat sebenarnya. Tidak ada di dalam sejarah Rasulullah SAW. Malah ada terdapat dalam sejarah riwayat Rasulullah SAW bahawa ketika salah seorang sedang makan waktu sahur, kemudian dia terdengar Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu melaungkan azan, dan dia terus berhenti. Dan Rasulullah SAW melihat perbuatannya itu, dan Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, itu sahabat itu, janganlah azan Bilal itu membuatkan kamu berhenti daripada makan dan minum. Teruskan sehinggalah azan itu habis. Jadi kalau memang kita dah terlambat, maka tidak apa-apa, sehinggalah azan habis, kita boleh lagi masih makan lagi. Sehinggalah azan itu habis, baru kita berhenti makan dan minum, kerana di situlah telah jelasnya benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Hai, faham Jangan sampai kita dah lepas azan pun kita masih makan lagi. Ada pula yang mengatakan lepas subuh, lepas solat subuh boleh tak kita makan lagi? Ini tak boleh. Ini dah terlepas. Kerana nampak jelasnya benang hitam dan benang putih itu adalah ketika azan itu dilaungkan. Jadi waktu itu sehinggalah waktu habis azan, kita masih boleh lagi makan dan minum. Apabila azan habis, barulah kita berhenti. Tetapi janganlah kita biasakan. Kalau memang kita dah terlambat, tak apa-apa. Tetapi jangan kita biasakan perkara ini. Sebaiknya kita 1, 2, 3 minit sebelum azan tu kita dah berhenti, kita dah siap-siap mencuci mulut kita dah bersiap-siap untuk solat fardu fajar. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita masa di mana kita memulakan ibadat puasa kita itu, iaitu waktu fajar, kemudian disempurnakanlah puasa sampai ke malam hari, iaitu sehingga matahari terbenam, iaitu masuknya waktu maghrib. Azan saja maghrib, kita hendaklah terus berbuka puasa. Kalau tadi waktu sahur itu biar lambat tidak apa, tetapi waktu berbuka jangan kita lambat-lambatkan. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, insyaAllah nanti di depan ni kita akan dengar bahawa Rasulullah SAW menyuruh kita menyegerakan berbuka puasa apabila sudah tibanya waktu maghrib. Azan dah dilaungkan waktu maghrib, kita cepat-cepat berbuka puasa. Jangan kita menyangka bahawa Allah Ta'ala itu akan memberikan lebih pahala lagi kepada kita kalau kita panjangkan. Kita tunggu sampai azan tu habis baru kita nak buka. Tidak. Tiba je masa azan dilaungkan waktu maghrib itu, kita hendaklah berbuka puasa kita. Hazrat Adi bin Hatim meriwayatkan bahawa apabila ayat ini diturunkan, maka saya pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Saya telah meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantal saya. Saya akan mengetahui waktu fajar dengan melihatnya. Beliau SAW pun tersenyum sambil berkata, jadi bantal kamu mesti sangat luas, yang mana boleh menempatkan seluruh ufuk di bahagian timur. Beliau SAW bersabda, benang putih dan benang hitam itu bermaksud kegelapan malam dan cahaya siang. Jadi bukanlah betul-betul benang seperti mana yang tadi sahabat Rasulullah SAW itu dia dengar Rasulullah ayat ini mengatakan tentang benang, maka dia ambil benang putih dan benang hitam, diletak kat bawah bantal dia. Nanti bila dah ada cahaya sikit dia angkat, dia boleh nampak waktu itu dia dah berhenti untuk makan dan minum. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah benang putih dan benang hitam itu bermaksud kegelapan malam dan cahaya siang. Itu apabila dah nampak berperisah di antara malam dan siang itu, di situlah terbitnya fajar, dan di situlah
maksudnya masuk waktu fajar dan masuk waktu di mana kita dah memulakan ibadat puasa kita. Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila kamu mendengar suara azan dan masih ada makanan di pinggan kamu, maka jangan tinggalkan ia sehingga kamu menghabiskannya. Suatu ketika beliau SAW sudah selesai bersahur. Ini yang saya katakan tadi ya. Kemudian datang Hazrat Alqamah bin Al-Asad. Ketika dia ingin bersahur, datang Hazrat Bilal untuk melaungkan azan. Beliau SAW bersabda, wahai Bilal, tunggu sebentar sehingga Alqamah selesai makan. Ini ada satu lagi hadis yang tadi saya katakan bahawa memang sahabat itu dah mendengar Hazrat Bilal melaungkan azan. Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, selesaikan makanan kamu sehinggalah Bilal habis melaungkan azan. Rasulullah SAW suka melambatkan sahur. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa beliau SAW bersabda, kami jemaat para Nabi telah diperintahkan supaya percepatkan berbuka puasa dan lambatkan bersahur. Kerana itu beliau SAW menekankan kepada para sahabat, ajlu iftara wa akhar suhuri, iaitu percepatkanlah berbuka dan lambatkanlah bersahur. Jadi ini pun memberitahukan kepada kita satu pelajaran bahawa Rasulullah SAW, kalau ada orang-orang di luar sana mereka mengatakan kita hendaklah berhenti dari makan dan minum dalam jangka masa seseorang itu membaca 50 ayat. Itu banyak tu 50 ayat sebenarnya, panjang itu. Tapi di sini Rasulullah SAW bersabda bahawa lambatkanlah kamu bersahur tetapi cepatkan waktu berbuka. Iaitu kamu bolehlah makan sehingga ke akhir waktu waktu bersahur itu, kemudian percepatkan berbuka puasa ketika dah mendengar suara azan itu. Rasulullah SAW mengatakan bahawa makan sahur itu terdapat keberkatan. Beliau SAW bersabda, saharu fa inna fi suhuri barakah. Seperti mana sebelum ini pun kita dah jelaskan bahawa makanlah sahur, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkatan. Kerana itu jika ada yang tidak dapat berpuasa kerana sebab-sebab tertentu ataupun anak-anak kecil yang masih belum wajib berpuasa, berusahalah untuk ikut serta dalam bersahur supaya tidak terlepas dari keberkatan-keberkatannya. Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah walau dengan seteguk air atau sebiji kurma, kerana malaikat mendoakan dan mengirimkan selawat ke atasmu. Jadi di sini pun kita dapat melihat bagaimana besarnya keberkatan bersahur itu. Jadi malaikat akan mendoakan untuk kita, orang-orang yang bersahur. Oleh itu, waktu sahur juga adalah waktu pengabulan doa, kerana di waktu itu malaikat mendoakan untuk orang-orang yang bersahur. Rasulullah SAW berpuasa dengan berdoa. Itu pun doa ini pun kita dah kongsi di dalam grup-grup WhatsApp, di mana Rasulullah SAW berdoa, wa bisaumin ghadin nawaitu min syahri Ramadan, bahawa aku berpuasa esokkan hari ni, di pagi hari, dengan niat di bulan Ramadan ini. Jadi kita hendaklah berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, iaitu wa bisaumin ghadin nawaitu min syahri Ramadan. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hendak memulakan ibadat puasa. Jadi ini penting juga untuk kita amalkan. Seperti mana diperintahkan untuk melambatkan sahur, begitu juga seperti mana saya katakan tadi, diperintahkan untuk mempercepatkan berbuka puasa. Di dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, jika ada kurma maka berbuka dengannya, jika tidak ada berbukalah dengan air minum, kerana air itu suci. Waktu berbuka ialah waktu pengabulan doa. Oleh itu di waktu tersebut hendaklah banyak berdoa dan berzikir ilahi. Di waktu berbuka Rasulullah SAW sentiasa berdoa, Allahumma inni laka sumtu wa ala rizkika aftartu, yang bermaksud, ya Allah, aku telah berpuasa kerana engkau dan dengan rezeki engkau aku berbuka. Jadi ini dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak memulakan ibadat puasa kita,
Dan ketika kita hendak berbuka puasa kita, maka doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini hendaklah kita amalkan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua telah menghafal doa ini, dan sentiasalah membaca doa ini ketika kita nak memulakan puasa kita dan ketika kita hendak berbuka puasa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah pengajaran ataupun pelajaran yang kita dapati daripada sunnah-sunnah suci Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bersahurlah kerana dalam sahur itu ada berkat, dan perlambatkanlah makan sahur dan percepatkanlah berbuka puasa, kerana ini semua merupakan amalan-amalan Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita sewaktu kita melaksanakan ibadat puasa ini. Mudah-mudahan dengan cara kita mengikuti sunnah suci Rasulullah SAW ini akan lebih menambahkan lagi pahala-pahala puasa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.